Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Berita utama, usaha berterusan kerajaan menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 telah meletakkan Sarawak di landasan pertumbuhan yang mampan dikuasakan oleh inovasi dan kreativiti menuju ke arah ekonomi berdaya tahan, makmur dan negeri yang mesra alam. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, beliau optimis terhadap kemakmuran Sarawak yang berterusan begitu ketara di bawah kepimpinan Cemerlang Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzur Hari Tun Datuk Abang Openg dan sokongan daripada ahli kabinetnya yang berdedikasi. Menurutnya, pada tahun 2023, Sarawak telah mencapai pendapatan sebanyak 13.3 bilion ringgit di bawah kepimpinan Datuk Patinggi Abang Zohari. I truly commend Premier Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Johari bin Abang Haji Openg's visionary leadership. His emphasis on creating new economy avenues for Sarawak is evidence. PCDS 2030 focuses on sustainable, green and renewable energy, innovation and technology, and digital economy, all geared toward realizing Sarawak's vision becoming a high-income economy by 2030. In 2023, a historic milestone, Sarawak has achieved a revenue of 13.3 billion ringgit under the Premier Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Johari bin Abang Haji Openg's leadership. Beliau berkata demikian dalam perutusan Tahun Baru Cina 2024 pada Jumaat. Dalam pada itu, Tun Dr. Wan Junaidi menambah kejayaan hasil pendapatan negeri tersebut membolehkan kerajaan Sarawak tidak hanya membiayai program pembangunan tetapi juga berkongsi hasil dengan rakyat sekaligus mengagihkan bonus 2 bulan kepada kaki tangan awam Sarawak dan tambahan RM600 kepada setiap kaki tangan awam persekutuan yang berkhidmat di Sarawak. Tambah beliau lagi, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak mencapai RM146 bilion pada tahun 2023 menunjukkan keberkesanan dasar-dasar kerajaan Sarawak dalam memacu kemajuan ekonomi. Selain itu, katanya dengan memberi keutamaan kepada pendidikan, kerajaan Sarawak tidak hanya menggalakkan pembangunan inklusif tetapi juga memastikan setiap individu dilengkapi untuk menyumbang demi kebaikan negeri dan rakyat. Sarawak recognition of the United Examination Certificate, commonly used as UEC, for civil service recruitment and adequate financial support to private Chinese schools underscore the government's acknowledgement of the valuable contribution of the Chinese community in Sarawak. Beyond this, to appreciate the relative importance of Chinese language globally, this program were initiated by the late Chief Minister Pihin Sri Haji Adnan Satim, whom we fondly remembered and cherish as Tutnan, which been continued with greater impact by Premier Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Johari Abang Haji Openg leadership with a deep respect for diversity, inclusivity within the state. Dalam masa sama, Tun Dr. Wan Junaidi memberitahu penerimaan terhadap kepelbagaian budaya dan agama berfungsi sebagai daya pendorong penyatuan yang mengikat masyarakat di Sarawak. Menurut beliau, sudah menjadi tradisi untuk menghormati dan menyambut hari perayaan masing-masing bagi memupuk rasa hormat dan perpaduan dalam kalangan penduduk berbilang kaum yang menjadi ciri khas negeri ini. With the unwavering support of all the trusted people in the state, I truly envision a stable, harmonious future, fairness and justice for all, with aligned with the overall progress of the country. Together, let us strive to play a collective role in promoting peace and harmony among all races in Sarawak. As the 2024 Chinese New Year approaches, I wish to emphasize the importance of family gathering, open houses, and its festive meals, and the exchange of ang pao and bring joy to the occasion. I call for all Sarawakians to preserve this inclusive
culture, transcending differences in ways of life, tradition, and belief, as a means to foster deeper appreciation, care, and unity among diverse communities. Tun Dr. Wan Junaidi turut memberikan penghargaan kepada mantan TYT Tun Pehin Sri Abdul Taim Mahmud yang telah memainkan peranan penting dalam pembangunan holistik Sarawak selama 51 tahun perkhidmatan beliau dalam kerajaan. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Pentinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Zohari Tun Datuk Abang Openg menjelaskan kerajaan Sarawak telah menetapkan 3 matlamat utama pada tahun ini dalam usaha mencipta persekitaran kondusif untuk kemajuan dan pembangunan negeri ini. Katanya matlamat yang pertama adalah mengambil alih pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan setelah 43 tahun penubuhannya. Menurut beliau, langkah ini bukan hanya untuk mematuhi perlembagaan tetapi juga merancang pembangunan pelabuhan secara menyeluruh merangkumi seluruh Sarawak termasuk kawasan pedalaman yang kaya dengan sumber alam. Ujar Datuk Pentinggi Abang Zohari, matlamat yang kedua adalah menubuhkan syarikat penerbangan milik Sarawak bertujuan memberi kemudahan kepada penduduk pedalaman dan membina hubungan udara ke destinasi terpilih di rantau Asia. Katanya, ia berpotensi akan meningkatkan perniagaan dan pelaburan di samping memudahkan perjalanan udara untuk memajukan Sarawak. Manakala matlamat ketiga menurutnya adalah untuk menuntut semula empangan bakun dan menentukan kadar tenaga. These are the 3 strategic platforms that Sarawak should have to create an ecosystem to uplift Sarawak's economy to the next level. Beliau berkata demikian dalam perutusan Tahun Baru Cina 2024 pada Jumaat. Datuk Pentinggi Abang Zohari turut mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh masyarakat Cina di Bumi Kenyalang. I sincerely hope that all our Chinese friends are high in spirit as they enter the year of the dragon that certainly holds a lot of promises and hope for all Sarawakians as we journey together to transform our beloved lands of the Hornbills into a developed state towards 2030. I was told that people born in the dragon years usually possess natural courage, tenacity, and intelligence, often displaying enthusiasm and confidence. I certainly hope that these are the qualities and traits that we must have as we move forward in 2024 and together make it another successful year for Sarawak. Dalam pada itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan latar belakang Sarawak yang mempunyai kepelbagaian budaya dan keharmonian kaum merupakan kekuatan unik di negeri ini. Menurutnya, perpaduan sosial yang digambarkan oleh pemimpin-pemimpin dan rakyat Sarawak menyumbang kepada pembangunan di negeri ini. Sarawak's multicultural background and racial harmony have proven to be our unique strength. Such social cohesion, portrayed by our visionary leaders and talented people, has enabled our beloved Sarawak to soar into greater heights of developmental progress. Beliau berkata demikian dalam perutusan Tahun Baru Cina 2024 pada Jumaat. Datuk Amar Awang Tengah menambah, Tahun Baru Lunar ini adalah masa untuk melakar masa depan di samping merenung kembali pencapaian pada tahun lalu. Jelasnya, tahun ini masyarakat Cina di Sarawak dan di seluruh dunia mengalu-alukan Tahun Naga yang menurut budaya dan cerita rakyat Cina melambangkan kuasa yang kuat, tuah tanpa batas, kecemerlangan, keazaman, maruah dan ketuhanan. I sincerely wish the Chinese and other communities in Sarawak and elsewhere continued prosperity and progress. Sementara itu, Timbalan Menteri Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, tahun 2024 merupakan peluang untuk membawa perubahan serta cabaran dalam semangat Tahun Naga di dalam kalender zodiak Cina yang melambangkan kuasa, penghormatan tuah dan kejayaan.
Justru beliau menyeru rakyat Sarawak dan Malaysia amnya mengambil keberanian dan tenaga ini untuk membangunkan dan mempertahankan Sarawak tercinta untuk kemakmuran agar selamat dan aman. This coming Chinese New Year is the year of Wood Dragon. The dragons are majestic and powerful. It symbolizes power, nobility, honor, luck and success. The year 2024 is forecast to bring about opportunities, changes and challenges. In the spirit of the dragon, let us all together as Sarawakian and Malaysian as a whole to embrace our determination, courage, boldness and energy to strengthen our unity, sense of togetherness towards building and defending our beloved Sarawak and nation into brighter days of prosperity, safe and peaceful. For on behalf of UKAS, we pray that we continue to stay vigilant and enthusiastic in building Sarawak a better home for all. Beliau berkata demikian dalam amanat Tahun Baharu Cina 2024 pada Jumaat. Jelasnya lagi, beliau berharap agar rakyat terus mempunyai minda dan jiwa yang tenang serta kesihatan yang baik untuk seluruh tahun ini dan hari seterusnya. Dengan ini, bagi pihak diri saya serta keluarga, serta seluruh warga kerja UKAS dan sahabat-sahabat media di mana jua mereka berada, ingin mengucapkan kepada semua rakan senegeri dan senegara yang berbangsa Cina, Kongsi Facai, Long Nian Seng Tang Yod, Xie Niemen. Dalam pada itu, Raptai Rumah Terbuka Sambutan Tahun Baru Cina 2024 peringkat Sarawak telah berjalan dengan lancar. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chuyu telah menghadiri raptai tersebut di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Khamis bagi memantau segala persiapan akhir serta mendapat gambaran penuh perjalanan program yang akan dilaksanakan mengikut atur cara yang telah disediakan oleh pihak urus setia. Ini adalah kali pertama Kerajaan Sarawak menganjurkan Rumah Terbuka Tahun Baru Cina yang akan diadakan pada 10 Februari ini bermula jam 9 pagi hingga jam 3 petang. Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi dijangka hadir menyerikan majlis Rumah Terbuka tersebut. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Bang Openg serta isteri Puan Sri Datuk Aman Jumaini Tun Tuanku Bujang juga turut jaga hadir bagi menyempurnakan majlis itu nanti. Laporan seterusnya, Sarawak memerlukan modal insan yang berkemahiran berasaskan sains dan matematik untuk mengisi pelbagai peluang dalam ekonomi baharu. Menurut Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Sugambas, Kerajaan negeri di bawah kepimpinan Premier Sarawak, Datuk Petinggi Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Peng sedang meneroka ekonomi baharu, antaranya ekonomi hidrogen, penyimpanan karbon serta tenaga hijau. Katanya untuk menjayakan perancangan kerajaan ini memerlukan ramai jurutera, ahli teknologi, akauntan dan tenaga profesional yang lain. Justru katanya penguasaan dalam bahasa Inggeris, sains dan matematik harus ditekankan dari peringkat awal iaitu di sekolah rendah. Beliau berucap demikian pada Majlis Apresiasi Murid SK Nanga Gayau Debak sesi akademik 2023-2024 di SK Nanga Gayau pada Rabu. Dalam menggalakkan budaya membaca selain membasmi buta huruf, Dato' Amar Douglas mengumumkan sumbangan dana berjumlah RM40,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Nanga Gayau untuk menjalankan aktiviti membaca dan program meningkatkan pencapaian yang lain. Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan itu kemudiannya mengumumkan kelulusan projek program transformasi luar bandar RTP berjumlah RM300,000 bagi membina jalan masuk yang baru ke SK Nanga Gayau. Beliau juga meluluskan peruntukan RM300,000 di bawah Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA untuk menyimen kawasan pekarangan di hadapan blok bangunan baru SK Nanga Gayau. Keperkembangan berikut, peruntukan dana sebanyak RM50,000 disalurkan untuk memperbaiki kerosakan yang dialami oleh fasiliti Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chung Hua nombor 4 Kuching. Adun Satok Dato' Ibrahim Baki berkata,
Beliau memperuntukkan dana itu bagi membantu sekolah berkenaan memulihkan kemudahan smart school mereka yang terjejas oleh ribut petir. Tak, 50,000 beberapa bulan yang lepas there's a thunderstorm. Guntur Di school ada special ada smart school facility. Yeah, they have a smart school facility. But when the thunder strike, it hit the the hardware system, the whole thing koyak, so cannot be used. So now they are trying to raise the fund about 150,000 to so that the facility can restart again . Beliau berdemikian ketika ditutup media selepas menyempurnakan majlis pengagihan angpau dan bantuan makanan kepada pelajar sempena perayaan Tahun Baru Cina di SJK Chunghua nombor 4 di Kuching pada Khamis. Terdahulu, Datuk Ibrahim menyampaikan sumbangan kepada 50 pelajar yang memerlukan bagi meringankan beban mereka menghadapi persiapan Tahun Baru Cina. Seterusnya, beliau mengagihkan 5 Mandarin bersama pihak Parti Rakyat Bersatu Sarawak ACPP kepada orang ramai di kawasan sekitar yang berdekatan dengan sekolah tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan sorotan Majlis Pengagihan Angpau dan Bantuan Makanan kepada Pelajar sempena perayaan Tahun Baru Cina di SJK Chunghua nombor 4 di Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.